الحمد لله القائل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Marilah kita memberi sepenuh tumpuan kepada khutbah yang akan disampaikan. Janganlah berbual-bual dan berleka-leka dengan telefon bimbit. Semoga kita mendapat manfaat daripada khutbah yang disampaikan ini. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk Ramadan dan Al-Quran. Muslimin yang berbahagia, apabila disebut bulan Ramadan, sudah pasti kita akan melalui sejarah peristiwa penurunan Al-Quran, yakni nuzul Al-Quran, yang berlaku pada malam Al-Qadr. Ini menunjukkan bahawa Ramadan dan Al-Quran adalah dua elemen yang berpadu dan tidak terpisah. Penurunan Al-Quran berlaku dari Luh Al-Mahfuz ke Baitul Izzah, yakni langit dunia. Seterusnya diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara beransur-ansur selama 23 tahun mengikut keperluan atau keadaan tertentu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185, seperti mana yang telah dibacakan pada muqaddimah khutbah, yang bermaksud, masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Peristiwa penurunan Al-Quran telah berlaku pada malam Al-Qadr, satu malam yang mulia dalam bulan Ramadan yang mempunyai kelebihan berbanding malam-malam yang lain. Beramal ibadah dan berbuat kebajikan pada malam tersebut adalah lebih baik daripada beramal selama 1000 bulan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadr ayat 1 hingga 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wama adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadr, dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia kebesaran malam Lailatul Qadr itu? Malam Lailatul Qadr lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam bulan Ramadan juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bertadarus Al-Quran dengan malaikat Jibril alaihi salam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailah min Ramadan fayudarisuhu al-Quran. Jibril alaihi salam menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap malam di bulan Ramadan, lalu mengajar baginda Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, harus diingat di antara tujuan Al-Quran diturunkan adalah untuk dibaca. Membacanya merupakan zikir yang paling utama dan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat 29.
Innal ladhina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan tetap mendirikan sembahyang serta mendermakan dari apa yang kami kurniakan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau secara berterang-terangan. Mereka dengan amalan yang demikian mengharapkan satu perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Rasulullah SAW juga pernah bersabda mengingatkan tentang ganjaran bagi orang yang membaca Al-Quran. Dijelaskan dalam sebuah hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah baginya satu kebaikan, dan kebaikan itu digandakan dengan 10 kebaikan sepertinya. Aku tidak berkata alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Riwayat Tirmizi. Begitulah mukjizat Al-Quran. Hanya dengan membaca satu huruf sahaja daripada Al-Quran sudah menyebabkan 10 kebaikan kepada pembacanya. Apatah lagi jika kita menjadi orang yang sentiasa mencari dan mengisi masa untuk membaca kalamullah subhanahu wa ta'ala. Pasti lebih beroleh ganjaran yang lebih besar ketika berada di dalam bulan Ramadan ini. Al-Quran dan Ramadan menjadi sangat dekat dengan kita semua. Hadirin Jumaat yang berbahagia, marilah kita berusaha menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Kita juga hendaklah berazam untuk mengkhatamkan bacaan Al-Quran kita di bulan yang mulia ini. Di samping membaca Al-Quran, kita juga disarankan untuk mendengar bacaan Al-Quran daripada orang lain, sama ada semasa solat berjemaah, bacaan Al-Quran di televisyen, di radio dan sebagainya. Mudah-mudahan bacaan kalamullah subhanahu wa ta'ala yang didengari ini mendapat keberkatan yang akan masuk ke dalam jiwa, seterusnya berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Imam An-Nawawi pernah berkata, adalah menjadi satu sunnah dengan menumpukan kepada pembacaan Al-Quran di bulan Ramadan. Lebih-lebih lagi pada 10 hari terakhir, khususnya pada malam-malam yang ganjil. Janganlah kita jadikan alasan untuk tidak membaca Al-Quran sekiranya kita tidak lancar membacanya, kerana ianya adalah lebih baik daripada kita meninggalkan terus daripada membaca Al-Quran. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah, walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajrani." Maksudnya, seorang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan sentiasa taat kepada Allah. Dan bagi yang membaca Al-Quran namun tersangkut-sangkut dan berasa susah buatnya, maka baginya itu 2 ganjaran. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi menjelaskan bahawa 2 ganjaran yang diperoleh itu adalah pahala membaca dan pahala disebabkan kesusahan dan kesulitan yang dihadapinya dalam membaca Al-Quran. Bagi mengimarahkan bulan yang mulia ini, masjid-masjid turut menganjurkan pelbagai program kerohanian. Antara yang selalu diambil perhatian adalah program tadarus Al-Quran yang dijalankan pada setiap malam selepas solat sunat tarawih. Program khatam Al-Quran kebiasaannya turut diadakan pada minggu-minggu terakhir di bulan Ramadan, termasuk di masjid, surau, pejabat, institusi keagamaan, sekolah dan sebagainya. Marilah kita merebut peluang keemasan ini untuk bersama-sama berada dalam kumpulan yang sentiasa dinaungi para malaikat.
Apa yang lebih mendukacitakan, sekiranya ada dalam kalangan kita yang sanggup menghabiskan masa berjam-jam lamanya dengan telefon pintar untuk mencari sesuatu yang tidak berfaedah daripada membaca Al-Quran dan memahami ayat-ayatnya. Ramai juga di antara kita yang sudah berpuluh-puluh tahun membaca Al-Quran tetapi tidak berusaha untuk memahami ayat yang dibaca. Khususnya surah Al-Fatihah dan ayat-ayat lazim yang dibaca setiap hari di dalam salat maupun di luar salat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaliha. Maksudnya, setelah diterangkan yang demikian, maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran? Ataukah telah ada di atas hati mereka kunci penutup yang menghalanginya daripada menerima ajaran Al-Quran? Oleh itu, khatib ingin menasihati diri sendiri dan para jemaah sekalian agar menjadikan bulan ini sebagai bulan membaca Al-Quran dan memahami ayat-ayatnya. Salah satu cara adalah dengan bertadarus Al-Quran bersama ahli keluarga atau bertadarus bersama dengan para jemaah di masjid maupun di surau dan saling memperbetul bacaan di antara satu sama lain. Ambillah peluang di bulan yang mulia ini untuk kita menambah pahala amal ibadah yang akan kita bawa selepas meninggalkan dunia nanti. Ingatlah, tidak ada kepastian yang kita akan bertemu lagi dengan Ramadan akan datang. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, bagi mengakhiri khutbah kali ini, marilah kita sama-sama mengambil pengajaran terhadap perkara-perkara berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah meyakini bahawa Al-Quran merupakan kalamullah dan satu-satunya mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang boleh dilihat, dipegang dan diberi pahala kepada pembacanya. Yang kedua, bulan Ramadan dan Al-Quran bersatu. Isilah Ramadan dengan aktiviti berkaitan Al-Quran. Dan yang ketiga, umat Islam hendaklah sentiasa belajar membaca Al-Quran dan berusahalah untuk memahami, mengambil pengajaran dan menjadikannya sebagai asas dalam semua aspek kehidupan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Al-Quran ini sebuah kitab yang kami turunkan dia kepadamu dan umatmu wahai Muhammad. Kitab yang banyak faedah-faedah dan manfaatnya untuk mereka memahami dengan teliti kandungan ayat-ayatnya dan untuk orang-orang yang berakal sempurna beringat mengambil iktibar. Surah Sad ayat 29. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.